Assalamualaikum, Yosh Minna. Apa khabar semua? Harapnya semua dalam keadaan yang baik, sentiasa dimurahkan rezeki dan diberikan kejayaan di dunia dan di akhirat. Okey, hari ni kita nak borak pasal apakah yang berlaku dalam manga One Piece chapter 1054. Tapi sebelum kita start, aku nak minta maaf sangat sebab review chapter untuk hari ni aku terpaksa buat lambat sikit disebabkan faktor kesihatan tak mengizinkan. Memang agak barai sikit lah untuk kebelakangan ni. Jadi aku harap sangat korang semua enjoy, walaupun aku tahu dah ramai je reviewers anime One Piece dekat Malaysia dah cover untuk chapter kali ni. Yang mana selepas hampir sebulan manga One Piece berehat, akhirnya chapter terbaru untuk manga One Piece dah pun keluar. Dan memang banyak gila benda yang dah pun berlaku untuk dalam chapter kali ni. Kita recap sikit apakah yang telah berlaku untuk dalam chapter yang lepas. Kita dapat tengok bounty terbaru untuk Kid, Law dan juga Luffy selepas mereka telah pun berjaya untuk menewaskan Yonko, Big Mom dan juga Kaido. Selain dari itu, ancaman baru sedang menuju ke Wano, iaitu ancaman daripada Admiral Ryokugyo yang baru je telah menyerang Beast Pirate dan ingin menyerang Luffy pula yang sedang berada dekat Flower Capital tengah pesta-pesta dekat sana. Dan apa yang paling mengejutkan untuk dalam chapter 1053 adalah official dua karakter yang baru bakal menggantikan posisi Yonko menggantikan Big Mom dan juga Kaido, iaitu Luffy dengan Buggy the Clown. Jadi apakah yang akan berlaku untuk dalam chapter 1054? Adakah akan berlangsungnya semula pertarungan yang cukup besar dekat Wano selepas kemunculan Admiral Ryokugyo ataupun sebaliknya? Tanpa melengahkan masa, jom kita start sekarang. Chapter 1054 yang bertajuk Flame Emperor, dan chapter ni bermula dengan situasi dekat Flower Capital yang mana diorang masih lagi dalam mood pesta selepas berakhirnya perang Wano. Tapi secara tiba-tiba kedengaran seakan ada seseorang yang sedang mengumpul orang dan tak nak libatkan Luffy dengan yang lain. Berkemungkinan diorang sedang prepare untuk menghalang Admiral Green Bull yang dah semakin hampir untuk sampai ke Flower Capital. Dan rupanya memang betul, anggota-anggota Akazai 9 telah pun berkumpul untuk menghalang Admiral Green Bull menjejak kaki ke Flower Capital. Sebabnya diorang tahu Marines merupakan musuh untuk Luffy. Jadi bila Akazai 9 dah muncul dekat depan Green Bull pun cakaplah dekat diorang, korang tahu tak, Celestial Dragon adalah dewa dan negara macam korang ni yang tak diikatan dengan world government tak akan mampu bertahan lama. Sambil kelihatan reaksi Admiral Green Bull seakan dalam kemarahan. So lepas dari itu pun bermulalah pertarungan di antara Akazai 9 menentang Admiral Green Bull, yang mana dekat sini dah memang confirm Admiral Green Bull merupakan pengguna Devil Fruit Genealogia, iaitu Forest Fruit yang menjadikan beliau sebagai manusia hutan. Lalu Aramaki ataupun Green Bull pun terus menggunakan salah satu serangan beliau, iaitu Flexing Forest Muscle untuk melakukan serangan dengan telah munculnya seakan akar-akar pokok yang macam penumbuk untuk menyerang Akazai 9. Tapi Akazai 9 tak gentar pun walaupun sedang berhadapan dengan salah seorang Admiral Marines. Jadi diorang semua pun startlah lawan. Sambil tu Aramaki ada cakap dia nak bunuh diorang semua. Dia tak kisah pun kalau diorang semua mati. Dia tak kisah langsung pun kalau mengorbankan nyawa ramai orang semata untuk menangkap Luffy je. Jadi waktu diorang tengah lawan-lawan tu, diorang lawan lah, slash sana, tebas sini kan. Akhirnya Yamato pun telah tiba dekat sana untuk menyertai pertarungan. Lalu Yamato pun tak tunggu apalah. Lepas dia Yamato dah kenalkan diri dia sebagai anak Kaido, Yamato pun terus menyerang Aramaki menggunakan senjata beliau. Tapi malangnya serangan yang telah dilakukan oleh Yamato tak ada masalah pun untuk Aramaki. Walaupun Aramaki ada rasa macam adalah efek sakit sikit kan, disebabkan Yamato dah salutkan haki dekat serangan dia. Jadi lepas Yamato dah serang Aramaki, secara tiba-tiba Momonosuke pula dalam bentuk naga telah pun muncul kat sana. Dan benda ni memang membuatkan Aramaki terkejut lah, disebabkan dia ingat naga yang muncul kat sana adalah Kaido. Tapi rupanya yang sebaliknya, yang mana bila Momonosuke dah muncul je dekat sana, dia terus cuba untuk melancarkan satu serangan maut yang pernah digunakan oleh Kaido, iaitu Blast Brave. Tapi hampir tak ada apa pun yang keluar dari mulut dia. Cuma asap kecil je rupanya yang keluar dari mulut Momonosuke. Ingatkan adalah kejutan yang mungkin akan dilakukan oleh Momonosuke. Tapi last habuk pun tak ada. Tapi apa yang menariknya dekat sini kan, kita patut respect jugalah dekat Momonosuke disebabkan keberanian dia untuk berhadapan dengan Aramaki. Walaupun kekuatan dia masih lagi tak ada improvement dari dulu lagi kan, tapi semangat juang si Momo ni memang kita patut ambil spring lah, disebabkan dia tetap cuba untuk menghalau Aramaki keluar dari negara Wano. Dengan lepas dari itu pun Momo terus je gigit Aramaki. Tapi malangnya serangan yang telah dilakukan oleh Momo terhadap Aramaki tak ada efek langsung pun. Walaupun Momo adalah seekor naga yang besar dan cuba untuk menggigit Aramaki, tapi gigitan tu macam
Alah, apa benda ni? Geli-geli je. Malah apa yang paling mengejutkan, Aramaki terus je membelit Momo menggunakan kekuatan akal beliau. Tapi walaupun Momo seakan tak mampu untuk bagi tentangan dekat Aramaki, tapi Momo tetap berjuang dan menyuruh Yamato untuk tak masuk campur. Sekarang ni babak beralih pula dekat kawasan sepadan Wano, yang mana secara mengejut kelihatan kapal Red Hair Pirate punya Shanks telah pun tiba dekat kawasan Wano. Yang mana diorang semua waktu ni tengah happy lah. Diorang ajak Shanks untuk berjumpa dengan Luffy. Sebabnya Luffy sekarang ni kan dah jadi Great Pirate. Tapi apa yang kelakarnya dekat sini kan, kita dapat tengok Yasuo ada cakap dia tak ready lagi nak jumpa dengan anak dia, iaitu Usopp. Tapi last-last Shanks ada cakap dekat diorang semua, dia tak ada plan pun lagi untuk berjumpa dengan Luffy. Walaupun sekarang ni Luffy dah jadi Great Pirate, disebabkan apa yang ada dalam kepala otak si Shanks sekarang ni hanyalah ada satu je. Dia nak settlekan dulu pasal kes si Bartolomeo yang merupakan anak buah Luffy yang pergi bakar bendera Red Hair Pirate dalam chapter 875. Si Bartolomeo ni memang buat hal gila lah. Dah lah cari gaduh dengan salah seorang Yonko pula tu. Dan lepas dari itu pun Shanks terus dia cakap dekat Bank Backman yang dah tiba masanya untuk diorang pergi claim harta One Piece. So dekat sini dah memang confirm lah, Shanks juga merupakan salah seorang lanun yang ingin mendapatkan harta One Piece. So dah settle pasal Shanks, sekarang ni kita beralih pula situasi apa sebenarnya yang telah berlaku dalam meeting Reverie sebelum ni. Yang mana rupanya sekarang ni diorang sedang membincangkan tentang berita King Cobra telah pun dibunuh, dan dikatakan Sabo adalah orang yang bertanggungjawab telah membunuh King Cobra. So berita pasal kematian si King Cobra ni memang mengejutkan dunia lah. Lagi-lagi orang kanan Dragon sendiri yang telah dikatakan membunuh Raja Alabasta. Malah bukan takat tu je, anak King Cobra sendiri iaitu Vivi pun telah dipercayai hilang. Selain dari itu, kita dapat info juga yang mana pertarungan di antara komander-komander Revolutionary Army menentang Admiral Fujitora dan juga Green Bull kesudahannya dengan diorang berjaya untuk melarikan diri dan telah berjaya untuk membebaskan Kuma. Dan lepas tu pun diorang telah pun isytiharkan perang terhadap World Government dengan mereka telah menyerang kawasan Celestial Dragon dan telah menghancurkan Monument of the Divine Dragon Claw yang melambangkan simbol untuk World Nobles. So disebabkan apa yang telah dilakukan oleh Sabo, benda ni memang cukup besar lah, sangat-sangat besar terhadap World Government, dan disebabkan perbuatan Sabo jugalah menjadi pencetus terbesar untuk kebangkitan dan berlakunya penentangan ataupun pemberontak. Malah dikatakan buat masa sekarang ni pengaruh ataupun influence yang telah dibuat oleh Sabo jauh lebih besar daripada Dragon sendiri. Di hujung chapter kita dapat tengok Akainu sekarang ni pun memang sakit kepala gila lah nak handle satu-satu hal kan. Lepas satu lagi hal telah berlaku untuk dia handle. Tapi kita pun kenal lah kan si Akainu ni macam mana. Kita pun dah kenal, lama sangat kita dah kenal Akainu ni, kepala otak dia macam mana. Dia tak akan berhenti macam tu je untuk melawan balik. Dan chapter 1054 pun habis macam tu je. Aku nak minta maaf sangat tau kalau review untuk chapter kali ni aku buat simple sangat-sangat. Aku hanya ambil part-part yang penting je apa yang telah berlaku untuk dalam chapter kali ni. Sebabkan chapter kali ni serius, memang padat gila-gila dengan info-info yang cukup besar. So aku kalau boleh tak naklah buat video chapter kali ni terlalu panjang sangat, sebab aku pun tak berapa nak share sangat kan. Tapi insyaAllah korang jangan risau, kalau tak ada apa-apa masalah, insyaAllah review untuk next chapter aku akan keluarkan awal. Kalau chapter tu keluar hari Jumaat, malam tu juga aku akan keluarkan, okey? InsyaAllah kalau tak ada apa-apa masalah. Jadi apa pun, kita tunggu je lah apa pula yang akan berlaku untuk dalam chapter akan datang. Jadi aku rasa sampai sini je lah kot video kita untuk kali ni. Aku harap korang semua enjoy dan penyampaian aku jelas. Teruskan support Faiz di studio untuk mendapatkan 250,000 subscribers dalam tahun ni. Aku nak minta maaf sangat kalau aku ada buat salah, tersilap cakap, terkasar bahasa. Aku nak minta maaf sangat. Aku hanya manusia biasa, tak lari daripada kesilapan. InsyaAllah kita jumpa dalam next video. Assalamualaikum, bye bye.